Bab 1. Pengangguran guna tenaga dan upah. 1.4 Upah. 1.4.1 Pengenalan. Definisi upah ialah bayaran kepada buruh. Upah diterima oleh setiap buruh dalam bentuk upah wang dan upah bukan wang. Kenaikan harga umum memberi pengaruh negatif terhadap upah wang. Upah wang dikenali sebagai upah nominal. Ia merupakan bayaran kepada buruh dalam bentuk wang atas sumbangan mereka dalam proses pengeluaran. Nilai upah wang adalah sama walaupun tingkat harga umum meningkat. Upah wang bertambah apabila buruh memperoleh kenaikan gaji atau kenaikan pangkat. Upah bukan wang. Ia merupakan bayaran kepada buruh dalam bentuk barang atau perkhidmatan. Sebahagian daripada upah yang diterima oleh buruh antara contoh upah wang adalah seperti kemudahan perumahan, rawatan perubatan percuma dan kadar bunga pinjaman perumahan yang rendah. Upah benar. Upah benar merupakan kuasa beli atau keupayaan upah wang untuk memperoleh barang dan perkhidmatan. Upah benar dipengaruhi oleh perubahan harga umum. Upah benar merosot apabila tingkat harga umum meningkat. Upah benar dihitung dengan melibatkan indeks harga pengguna. Rumus upah benar ialah IHP tahun asas dibahagikan dengan IHP tahun semasa darab upah wang. IHP tahun asas adalah sebagai indeks harga pengguna tahun asas, biasanya dalam 100. IHP tahun semasa sebagai indeks harga pengguna tahun semasa. Secara ringkasnya, indeks harga pengguna meningkat, upah benar menurun. Indeks harga pengguna menurun, upah benar meningkat. Contoh pengiraan, jadual di bawah menunjukkan perubahan tingkat upah wang dan indeks harga barang pengguna bagi tahun 2006, 2009 dan 2012. Hitung upah benar pada tahun 2006, 2009 dan 2012. Sama-sama kita lihat jawapannya. Untuk tahun 2006, upah benar dalam ringgit Malaysia iaitu 100 bahagi 100 darab RM500, maka kita dapat RM500. Untuk 2009, 100 bahagi 160 darab RM1000, maka kita dapat RM625. Untuk tahun 2012, 100 bahagi 200 darab RM2000, maka kita dapat RM1000. Satu 1.4.2 Faktor yang membezakan tingkat upah. Antara faktor-faktor yang membezakan upah mengikut sektor adalah perbezaan daya pengeluaran, perbezaan keanjuran permintaan dan penawaran barang, perbezaan harga keluaran, perbezaan keanjuran permintaan pendapatan, perbezaan mobiliti buruh, perbezaan kemahiran dan kecekapan, dan perbezaan kekuatan kesatuan sekerja. Yang pertama, perbezaan daya pengeluaran. Daya pengeluaran sud buruh di sektor pertanian lebih rendah berbanding dengan daya pengeluaran sud di sektor perkilangan. Hal ini demikian kerana sektor pertanian masih lagi menggunakan tingkat teknologi yang rendah dan saiz tanah yang tidak ekonomik.
Daya pengeluaran sud buruh yang rendah di sektor pertanian menyebabkan sektor ini menerima upah yang rendah berbanding dengan sektor perkilangan yang mendapat upah yang lebih tinggi kerana daya pengeluaran sud buruh yang tinggi. Kedua, perbezaan keanjuran permintaan dan penawaran barang. Kerana sektor pertanian merupakan barang keperluan asas kepada kehidupan manusia, maka keanjuran permintaannya adalah tidak anjal. Manakala permintaan keluaran sektor perindustrian merupakan barang kehendak, maka permintaannya lebih anjal. Penawaran keluaran sektor pertanian adalah tidak anjal kerana proses pengeluarannya mengambil masa yang lama berbanding dengan penawaran sektor perindustrian yang boleh diubah dengan cepat dan mengikut keperluan. Oleh itu, penawaran keluaran sektor perindustrian adalah lebih anjal. Oleh itu, harga keluaran bagi barang pertanian adalah kurang stabil berbanding dengan barang perkilangan. Hal ini menyebabkan upah yang diterima oleh buruh dalam sektor pertanian lebih rendah daripada buruh dalam sektor perkilangan. Ketiga, perbezaan harga keluaran. Dalam sektor pertanian, pengeluar tidak mempunyai kuasa dalam menentukan harga, maka pendapatan yang diperoleh oleh pengeluar dalam sektor ini agak rendah. Keadaan menjadi lebih buruk sekiranya melibatkan orang tengah dalam pasaran. Hal ini berbeza dengan sektor perkilangan kerana pengeluar mempunyai kuasa untuk menentukan harga. Maka pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha sektor perkilangan lebih tinggi. Keadaan sedemikian menjadi sebab upah buruh dalam sektor pertanian lebih rendah berbanding dengan sektor perkilangan. Keempat, perbezaan keanjuran permintaan pendapatan. Keanjuran permintaan pendapatan bagi barang pertanian adalah tidak anjal kerana jika berlaku pertambahan dalam pendapatan, permintaan terhadap barang pertanian seperti beras atau ikan tidak mengalami pertambahan yang banyak. Oleh sebab hasil yang diperoleh oleh pengeluar dalam sektor pertanian adalah rendah, maka upah yang dibayar kepada buruh juga rendah. Keanjalan permintaan pendapatan bagi barang perkilangan lebih anjal kerana jika berlaku pertambahan yang sedikit dalam pendapatan, permintaan terhadap barang perkilangan akan mengalami pertambahan yang banyak. Oleh sebab hasil yang diperoleh oleh pengeluar dalam sektor perkilangan lebih tinggi, maka upah yang dibayar kepada pekerjanya juga lebih tinggi. Kelima, perbezaan mobiliti buruh. Buruh dalam sektor pertanian mempunyai mobiliti yang rendah berbanding dengan buruh dalam sektor perkilangan. Hal ini demikian kerana kemahiran buruh dalam sektor pertanian adalah rendah dan peluang pekerjaan dalam sektor ini adalah terbatas. Mobiliti buruh dalam sektor perkilangan lebih tinggi kerana mereka merupakan buruh mahir dan mudah bergerak atau menukar pekerjaan. Hal ini demikian kerana buruh dalam sektor perkilangan mempunyai peluang pekerjaan dan pilihan pekerjaan yang lebih banyak. Di samping itu, sektor perkilangan juga mempunyai daya penyerapan tenaga buruh yang tinggi serta wujud persaingan antara firma untuk mendapatkan buruh dari firma yang lain dan mengekalkan buruh mahir yang sedia ada. Keadaan sedemikian menyebabkan buruh dalam sektor perkilangan dibayar upah yang lebih tinggi berbanding dengan buruh dalam sektor pertanian. Perbezaan kemahiran dan kecekapan. Sektor perkilangan memerlukan pekerja yang lebih mahir dan mempunyai kecekapan yang lebih tinggi dalam proses pengeluaran yang rumit. Oleh itu,
pengusaha sanggup membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerja mereka. Sebaliknya, sektor pertanian hanya memerlukan pekerja yang kurang mahir dan tahu mengendalikan kerja yang mudah dalam proses penguraian. Oleh itu, upah yang dibayar kepada buruh dalam sektor pertanian adalah lebih rendah. Mari sama-sama kita lihat yang terakhir. Perbezaan kekuatan kesatuan sekerja. Dalam sektor perkilangan, bilangan pekerja adalah banyak membolehkan mereka mudah menubuhkan kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja yang ditubuhkan dalam sektor perkilangan mempunyai pengaruh yang kuat dan kedudukan kewangan yang kukuh, maka keupayaan mereka untuk menuntut upah yang tinggi lebih berjaya. Sebaliknya, dalam sektor pertanian, biasanya tidak mempunyai kesatuan sekerja. Sekiranya ada, kebanyakan kesatuan sekerjanya tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi dan tidak berpengaruh. Oleh itu, mereka tidak berupaya untuk menuntut kadar upah yang lebih tinggi. Seterusnya, faktor yang membezakan upah mengikut pekerjaan. Antaranya ialah perbezaan sifat pekerjaan, perbezaan kekananan atau kebolehan, perbezaan bakat semula jadi atau keanjalan penawaran, perbezaan kos latihan dan tahap pendidikan, perbezaan jumlah jam bekerja, perbezaan tanggungjawab, dan perbezaan mobiliti buruh. Sama-sama kita lihat yang pertama, perbezaan sifat pekerjaan. Sesuatu pekerjaan yang mempunyai risiko yang tinggi biasanya menerima tingkat upah yang lebih tinggi berbanding dengan pekerjaan yang mempunyai risiko yang rendah. Contohnya, upah yang diterima oleh penebang balak lebih tinggi berbanding dengan pemotong rumput. Kedua, perbezaan kekananan atau kebolehan. Pekerja yang sudah lama bekerja dan berkebolehan akan menerima upah yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja baharu dan tidak berkebolehan dalam suatu bidang tertentu. Firma juga sanggup membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerja yang dapat menghasilkan jumlah hasil yang banyak. Ketiga, perbezaan bakat semula jadi atau keanjalan penawaran. Jika seseorang buruh mempunyai bakat semula jadi atau penawaran yang tidak anjal, maka buruh ini akan mendapat upah yang lebih tinggi. Contohnya, penyanyi, pelakon popular dan pemandu kereta Formula 1 mempunyai kepakaran atau bakat semula jadi yang tinggi dan sukar diganti dengan orang lain. Oleh itu, wajarlah mereka menerima upah yang tinggi. Keempat, perbezaan kos latihan dan tahap pendidikan. Jika sesuatu pekerjaan memerlukan kos latihan yang tinggi, maka tingkat upah bagi pekerjaan tersebut akan lebih tinggi daripada pekerjaan yang lain. Begitu juga bagi pekerjaan yang memerlukan tahap pendidikan yang tinggi akan dibayar upah yang lebih tinggi daripada pekerjaan yang hanya memerlukan tahap pendidikan yang rendah. Hal ini demikian kerana pekerja tersebut terpaksa melepaskan peluang untuk bekerja lebih awal bagi menjalani latihan dan pendidikan yang lebih lama. Perbezaan jumlah jam bekerja. Semakin lama jumlah jam bekerja ditawarkan, maka semakin tinggi upah yang diterima berbanding dengan mereka yang bekerja dalam jumlah jam yang singkat. Di Malaysia, masa bekerja yang standard ialah 8 jam sehari. Apabila pekerjaan tersebut memerlukan pekerja bekerja lebih masa atau bekerja pada hari cuti, maka mereka akan dibayar upah tambahan sebagai bayaran bekerja lebih masa.
Perbezaan tanggungjawab. Perbezaan tanggungjawab dalam suatu pekerjaan menyebabkan upah yang dibayar adalah berbeza. Bagi pekerjaan yang memerlukan tanggungjawab yang tinggi dan berat, akan ditawarkan upah yang lebih tinggi berbanding dengan pekerjaan yang hanya memerlukan tanggungjawab yang rendah dan ringan. Misalnya, upah bagi jawatan pengurus yang mempunyai tanggungjawab yang berat adalah lebih tinggi berbanding dengan upah jawatan penyelia yang mempunyai tanggungjawab yang lebih rendah. Ketujuh, perbezaan mobiliti buruh. Mobiliti buruh melibatkan dua aspek, iaitu dari aspek geografi dan pekerjaan. Individu yang mempunyai mobiliti geografi akan bekerja di firma yang menawarkan upah yang tinggi, walaupun terpaksa berpindah ke kawasan lain. Begitu juga individu yang mempunyai mobiliti dari segi pekerjaan akan mencari jenis pekerjaan yang menawarkan upah yang lebih tinggi dan sanggup bertukar kerja. Sekian sahaja. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Cikgu Tang. Terima kasih.